Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat dan belajar mengenai bab 5 genetik untuk sains tingkatan 4 KSSM. Jadi mari kita lihat dahulu subtopik 5.1 iaitu pembahagian sel. Jadi di bawah topik ini kita akan berjumpa dengan beberapa istilah. Jadi istilah yang akan kita lihat yang pertamanya adalah gene, yang kedua acid deoksiribonukleik ataupun singkatannya DNA, dan yang terakhir kromosom. Okey, jadi yang pertama sekali, nukleus sel haiwan atau tumbuhan mengandungi kromosom dan setiap kromosom mengandungi satu molekul panjang DNA atau acid deoksiribonukleik. Dan pada DNA ini ada beribu-ribu gene yang tersusun sebagai segmen pada DNA di sepanjang kromosom. Jadi kita boleh lihat pada rajah 5.1 di sinilah. Jadi setiap sel hidup wajib mempunyai nukleus. Jadi kita belajar secara konsepnya nukleus ini adalah struktur yang mengawal segala aktiviti yang berlaku dalam sel. Tapi lebih mendalam lagi, nukleus ini sebenarnya di dalamnya ada kromosom. Kromosom ini kalau kita besarkan, dia punya struktur dia begini. Dalam kromosom ini, dia sebenarnya berpasangan. Dia ada dua lengan, dua lengan, disambungkan dengan struktur di tengah ini. Dinamakan sebagai centroma lah. Dan untuk kromosom ini, sebelah datang daripada ibu kita, sebelah datang daripada bapa kita. Dan kromosom inilah sebenarnya yang ada banyak gene dalamnya yang menentukan apa yang akan dilakukan oleh sel kita. Kalau kita tengok lebih besar lagi, ini struktur DNA. Dan ini adalah bentuk double helix, helix ganda 2, di mana berlaku pemasangan base DNA pada bahagian tengah sinilah. Nanti kita tengok lebih lanjut lah. Dan pada sebanyak rantaian DNA ini kita ada banyak gene. Ini contoh diberikan hanya ada satu gene di sini. Jadi kita ada panjang lagi rantainya, maka kita ada pelbagai jenis gene yang ada pada setiap DNA tersebut. Okey, yang kedua, nukleus sel badan atau sel soma manusia mengandungi 23 pasang kromosom yang terdiri daripada, yang pertama kita ada istilah autosom, iaitu kromosom yang menghasilkan semua sel yang ada pada kita kecuali sel gamet. Sel gamet ini adalah sel yang terlibat dalam pembiakan lah. Jadi autosom ni kita ada 22 pasangan. Yang pertama yang tidak terlibat dalam penentuan seks ataupun jantina. Dari 22 pasang, kalau kita darabkan dengan 2, nombor penuhnya adalah 44. Kemudian kita ada kromosom seks, pasangan yang ke-23 yang menentukan jantina manusia. Jadi ini yang menentukanlah sama ada kita lelaki ataupun perempuan, itu pada kromosom seks. Jadi kalau kita ada 22 tambah 1, kita akan dapat 23. 23 darab 2, kita ada 46. 46 kromosom dalam sel manusia. Itu yang manusia normal. Okey, sebenarnya kalau tengok pada rajah 5.2, dia akan tunjukkan mengenai susunan pasangan kromosom, mengikut saiz dan juga bentuk kromosom. Dan susunan pasangan kromosom ini terdapat dalam nukleus sel dan dikenali sebagai kariotip. Jadi kariotip merujuk kepada kromosom, bilangan kromosom pasangan dia yang tersusun. Ini susun oleh saintis lah, yang ada dalam sel kita. Jadi ini kariotipnya. Tengok dengan lebih besar lagi. Okey, jadi kromosom kita dinamakan dengan nombor, bermula daripada kromosom nombor 21. Ini adalah kromosom nombor 23, tapi tidak ditulis 23 kerana dia adalah kromosom seks. Jadi ini kita ada XX, dia sama panjang, homolog. Homolog ni maksudnya sama panjang, sama sifat. Jadi bila dia XX, maka dia seorang perempuan lah. Dan kalau kita perhatikan daripada nombor 1
nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampailah 22 ini dia adalah berpasangan. Jadi setiap pasangan ini satu datang daripada ibu kita, satu datang daripada ayah kita lah. Okey, seterusnya yang keempat, pasangan kromosom ke-23 dalam karyotip perempuan terdiri daripada dua kromosom seks X. Pasangan kromosom ke-23 dalam karyotip lelaki pula terdiri daripada satu kromosom X dan satu kromosom seks Y. Jadi Y ini menentukan sama ada individu tersebut lelaki ataupun perempuan. Okey, yang kelima, setiap kromosom merupakan satu polimer asid deoksiribonukleik ataupun DNA yang diselaputi oleh protein dan mempunyai struktur DNA berbentuk helix ganda 2. Ini tunjukkan pada rajah di bawah ni, rajah 5.3. Ini 5.3. Ini keadaan bila kita berbesarkan daripada nukleus, kita besarkan, kita boleh nampak kromosom. Dan daripada kromosom ini, kalau kita pecahkan lagi, kita akan dapat melihat struktur helix ganda 2 tersebut. Ini dia berganda berpiling. Ini satu lengan. Ini satu lengan lagi. Ini berpiling. Kemudian di tengah-tengahnya ni ada perhubungan. Jadi hubungan ini adalah hubungan hubungan base bernitrogen. Jadi kita ada C, G, kita ada TA. C untuk cytosina, G untuk guanina, T untuk thiamina dan A untuk adenina. Jadi C hanya bergabung dengan G sahaja, T hanya bergabung dengan A sahaja. Jadi ini kod dia. Kita ada 4 kod lah. Kita ada A, T, G, C. Itu adalah kod kita. 4 kod yang bila digabungkan akan menghasilkan banyak jin yang menentukan pelbagai sifat yang ada pada kita lah. Okey, seterusnya ke-6, sebagaimana polimer yang terdiri daripada cantuman monomer, DNA juga terdiri daripada cantuman monomer yang merupakan 4 jenis nukleotida seperti yang tunjukkan dalam rajah 5.4. Ini 5.4 lah. Kita ada A, T, G, C. Dan pada setiap nukleotida ini, yang pertamanya ada kumpulan fosfat. Kita ada kumpulan fosfat ini. Dilabelkan dengan P. P ini mewakili fosfat. Ejaan dalam bahasa Inggeris, PHOSPATE, fosfat. Okey, kemudian kita ada struktur dinamakan sebagai gula deoksiribose. Ribose ni dia ada 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah gula ribose. Itu sifat khusus dia, 5 bucu. Kemudian kita ada base bernitrogen yang akan menentukan kod genetik kita. Yang cikgu dah sebut tadi terdiri daripada A untuk adenina, G untuk guanina, T untuk thiamina dan C untuk cytosina. Jadi nukleotida ini akan bercantum menjadi satu rantai polinukleotida. Poli maksud dia banyak. Maksud nukleotida ni digabungkan jadi pada rantai yang banyak dinamakan sebagai poli. Jadi tunjukkan pada rajah 5.5. Ini 5.5. Semuanya digabungkan. Ini satu lengan lah. Dia akan ada pasangan di sebelah sini. Ini lengan, satu lengan ataupun satu rantaian. Okey, yang ke-9, DNA menyimpan dan menghantar maklumat genetik melalui struktur DNA berbentuk helix ganda 2. Ini helix ganda 2. Struktur helix ganda 2 terdiri daripada dua rantai polinukleotida yang terikat pada base bernitrogen oleh ikatan hidrogen dan kemudiannya berpintal antara satu dengan yang lain seperti tunjukkan pada rajah 5.6 ini. Jadi ini satu rantai polinukleotida, kemudian ini satu lagi rantai, kemudian mereka bergabung di tengah ini. Kalau nampak pada diwarnakan dengan merah dan biru ni, ini merupakan tempat percantuman base bernitrogen yang kita sebut tadi ada 4 A, T, G, C. Okey, sebelum kita tengok nombor 10, kita tengok dahulu sedikit input extra. Disebut di sini, urutan 3 base bernitrogen pada rantai DNA akan membentuk kod genetik untuk setiap jenis asid amino. Jadi asid amino ini merupakan
monomer bagi protein. Jadi untuk menghasilkan protein, perlu kepada kehadiran asid amino inilah. Jadi sebenarnya arahan yang diberikan oleh nukleus kita kepada struktur-struktur lain, organel-organel lain dalam sel kita akan mempengaruhi pembentukan asid amino ni. Maka dengan seterusnya dia akan mempengaruhi pembentukan asid, pembentukan protein, bukan asid, protein. Gabungan base bernitrogen ini boleh menghasilkan 20 jenis asid amino. Jadi 20 jenis protein lah. Jadi dia kata hanya melibatkan urutan 3 base bernitrogen. Okey, nombor 10, gene adalah sebahagian daripada molekul DNA dalam kromosom yang membawa maklumat genetik atau pewarisan yang menentukan ciri pada DNA seseorang individu tersebut. Terdapat banyak gene yang berlainan tersusun di sepanjang setiap kromosom seperti yang ditunjukkan pada rajah 5.6. 5.6 ini 5.6. Okey, yang ke-11, ciri-ciri yang diwarisi dalam organisme termasuklah kebolehan menggulung lidah pada manusia, bentuk biji kacang pi dan warna bulu pada kucing. Salah satu contoh ciri diwariskan kita tengok di sini adalah kebolehan untuk menggulung lidah. Yang A ni dia tak boleh gulung lidah dia. Yang B boleh menggulung lidah. Jadi kebanyakan yang kita jumpa, orang boleh gulung lidah. Hanya sedikit sahaja daripada populasi. Ataupun kalau kita boleh test dalam kelas kamu sendiri pun, mungkin ada beberapa orang yang tak boleh gulung lidah. Kebanyakannya boleh gulung lidah. Jadi itu kita akan tengoklah dengan ciri dominan dan resesif di kemudian topik bab ini. Okey, jadi untuk pembahagian sel ini kita akan belajar mengenai 2 jenis pembahagian sel. Yang pertama disebut di sini kita ada mitosis, dan yang kedua kita ada proses dinamakan sebagai meiosis. Yang kedua, suatu pembahagian sel seperti mitosis dan meiosis berlaku. Kromosom dalam nukleus sel akan menebal dan dapat dilihat di bawah mikroskop. Jadi ini dia nak memulakan proses mitosis dan juga meiosis. Jadi dalam keadaan rehat, sukar untuk kita nampak kromosom ini. Kalau nampak pun kita nampak macam rambut sahaja. Tapi bila menebal baru dapat lihat dengan jelas. Yang ketiga, suatu sel berada dalam peringkat interfasa atau tidak membahagi, ataupun dikenali juga sebagai peringkat rehat. Kromosom dalam nukleus sel adalah sangat halus dan tidak dapat dilihat melalui mata kasar atau mikroskop. Okey, yang keempat, cytokinesis. Cytokinesis atau pembahagian cytoplasma berlaku pada akhir mitosis dan juga meiosis 1 dan 2. Dan cytokinesis ini tidak dikira sebagai sebahagian daripada mitosis atau meiosis. Jadi mitosis atau meiosis merujuk kepada pembahagian bahan genetik yang ada dalam nukleus. Manakala cytokinesis dia melibatkan pembahagian cytoplasma. Okey, sekarang kita tengok dahulu untuk mitosis. Mitosis ialah proses pembahagian sel induk yang menghasilkan 2 sel anak yang seiras. Seiras maksudnya segalanya sama. Dengan bilangan kromosom dan maklumat genetik yang sama dengan sel induknya. Maksudnya kalau kita contoh manusia, kita ada 46 kromosom. Bila berlaku proses mitosis, dia akan menghasilkan 2 sel anak yang juga mempunyai 46 kromosom dan semuanya sifatnya adalah sama. Jadi yang kedua, mitosis berlaku dalam sel soma, sel badan, pada haiwan dan manusia, dan juga sel meristem. Sel meristem merujuk pada sel yang pesat melakukan mitosis, yang ada pada bahagian hujung akar dan juga pucuk tumbuhan. Yang ketiga, mitosis menambahkan bilangan sel dalam badan organisma sekaligus membenarkan proses pertumbuhan pada haiwan dan juga tumbuhan. Jadi tanpa mitosis tidak boleh berlaku proses pertumbuhan.
Okey, yang keempat, mitosis berlaku pada semua sel induk kecuali sel pembiakan ataupun gamet. Jadi gamet ini terbahagi pada dua lah. Dalam kes haiwan terbahagi kepada sperma untuk jantan dan juga ovum untuk betina. Okay. Okay, sekarang kita tengok pada jadual 5.1. Kita tengok fasa-fasa atau peringkat-peringkat mitosis yang ada dalam sel haiwan dan manusia. Okay. Okey, fasa yang pertama kita ada peringkat profasa. Okay. Jadi dilihat, kalau kamu lihat pada sel ini, kita tengok di sini selaput membran ini sedang menghilang. Kemudian kita ada kromosom di dalamnya. Okay. Jadi setiap kromosom ada dua lengan. Setiap lengan dinamakan sebagai kromatid. Bila mereka bergabung, dua atau plural, maka kita namakan dia sebagai kromosom. Dan dipegang di bahagian tengah di sini oleh struktur dinamakan sebagai centroma. Kemudian kita ada dalam ni juga ditunjukkan kehadiran satu lagi struktur dinamakan sebagai nukleolus. Nukleolus ni biasanya diisi dengan RNA, ribonucleic acid. Jadi satu lengan DNA dinamakan sebagai RNA. Okey, kemudian kita ada struktur yang bernama centriole. Jadi centriole ini hanya wujud dalam sel haiwan sahaja. Dari penerangan dia, pada profasa awal, kromosom menjadi padat. Kemudian dia akan memendek, menebal dan jelas kelihatan menerusi mikroskop cahaya. Okay, yang kedua, setiap kromosom mengalami penduaan. Akan digandakan bahan dia, akan jadi dua, satu jadi dua, yang sama. Dan mempunyai sepasang kromatik kembar yang seiras dan bercantum di struktur yang dinamakan sebagai centroma di tengah di sini. Okay, yang ketiga, sepasang centriole. Jadi kita ada centriole ini, satu, dua. Terbentuk dan bergerak ke kutub bertentangan dan bersambung dengan gentian gelendung yang memanjang. Ini gentian gelendung ini, dia akan bergabung lah. Dia akan memegang pada centroma yang ada pada kromosom ini. Jadi kromatik kembar terikat pada centromanya dengan gentian gelendung. Pada profasa akhir, nukleolus melenyap dan membran nukleus akan terurai. Jadi juga di sini sudah bermula nak berlaku penguraian kepada membran selaput ni, membran nukleus tersebut. Okey, peringkat yang kedua, fasa yang kedua, kita ada metafasa. Nama dia metafasa. Okey, kalau kamu lihat pada gambar rajah ini, kita dapat lihat yang pertama, kita ada centriole di kutub yang bertentangan. Ini warna merah ni adalah centriole. Kemudian ada struktur yang dinamakan sebagai gelendung, gentian gelendung yang bermula daripada centriole dan melekat pada bahagian centroma kromosom ini. Jadi dia memegang centroma ini pada satu garisan lurus di tengah-tengah sel yang kita namakan sebagai satah khatulistiwa. Jadi penerangan dia kromatid kembar tersusun sebaris pada satah khatulistiwa di tengah-tengah sel. Jadi kromatid merujuk pada satu lengan, dua lengan kita sebut sebagai kromosom. Setiap centroma pada kromatid kembar terlekat pada gelendung dan menetapkannya di satah khatulistiwa. Jadi pada akhir metafasa, centroma akan mula membahagi. Jadi inilah untuk kita kenal metafasa paling mudah sekali, kerana untuk metafasa ni jelas kromosom akan tersusun pada bahagian tengah garisan sel dinamakan sebagai satah khatulistiwa. Okey, tengok pula fasa atau peringkat yang ketiga dinamakan sebagai anafasa. Jadi dilihat pada gambar rajah ni, kamu lihat sini, centriole yang bersambung dengan gentian gelendung akan mula menarik sebahagian separuh daripada kromosom tadi ke kutub yang bertentangan. Ini tarik ke sini, yang ini pula akan tarik di sini. Dan sini kalau kamu tengok di sini sudah bermulanya proses pencerutan berlaku pada bahagian tengah cytoplasma. Okey, penerangan dia, centroma membahagi kepada dua. Bila sahaja berlaku pergerakan kromosom ini ke kutub bertentangan, maka bermulalah peringkat anafasa. Jadi kromatik kembar
berpisah menjadi 2 kromosom anak. Gentian gelendung mengecut dan memendek. Jadi mengecut memendek ni untuk menarik ke kutub yang bertentangan. Kromosom anak tertarik ke kutub sel yang bertentangan akibat pengecutan gentian gelendung tersebut. Jadi ini proses dinamakan juga sebagai proses pengutupan. Yang maksudnya dia kromosom ini akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Jadi pada akhir anafasa, setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Seiras maksudnya masuk sama segalanya. Sama saiz, sama jin yang ada padanya dan sebagainya lah. Okey, jadi ini peringkat anafasa dimulakan dengan pemisahan. Kena ingatlah pemisahan kromatik kembang tadi. Okey, seterusnya kita masuk pula fasa yang keempat, dinamakan sebagai telofasa. Jadi dapat dilihat sini, telofasa mestilah kromosom tersebut dah sampai ke kutub bertentangan dan telah pun ada membran nukleus untuk melindungi mereka. Jadi kromosom membuka lingkarannya, melurus dan membentuk berbenang halus kromatin semula. Berbenang halus ini dinamakan sebagai kromatin. Jadi nukleolus, membran nukleus dan nukleus akan terbentuk semula. Kemudian gantian gelendung akan hilang bersama-sama dengan sentriol pun tak nampak. Dan berlakulah proses cytokinesis berlaku dan 2 sel anak yang seiras terhasil di akhir telofasa ini. Bila berlaku saja proses cytokinesis ini, itu bukan lagi mitosis ataupun meiosis. Nanti kita tengok jelas. Jadi ingat, mitosis dan meiosis hanya melibatkan pembahagian kepada nukleus, pembahagian pada bahan genetik sahaja. Okey, selanjutnya kita tengok pula meiosis. Meiosis ialah proses pembahagian sel induk bagi menghasilkan 4 sel anak yang tidak seiras dan mempunyai hanya separuh daripada bilangan kromosom sel induknya. Jadi ini yang jelas membezakan di antara proses mitosis dan juga meiosis. Ini menunjukkan di sini dinyatakan meiosis akan menghasilkan 4 sel anak. Kita tengok pada mitosis tadi, setiap pembahagian hanya menghasilkan 2 sel anak saja. Dan pada akhir pembahagian, meiosis ini bilangan kromosomnya akan diseparuhkan. Contohnya kalau manusia, kita punya nombor kromosom lengkap adalah 46. Bila manusia menghasilkan gamet, contohnya sperma atau ovum, dia akan diseparuhkan lah. Jadi 46 bahagi 2, kita ada 23. Jadi sel gamet cuma mengandungi separuh daripada bilangan kromosom lengkap spesies tersebut. Okey, yang kedua, meiosis berlaku dalam sel tertentu di organ pembiakan dan menghasilkan gamet. Ada organ pembiakan, contohnya untuk lelaki pada testisnya, untuk perempuan pada ovarinya. Jadi gamet yang terhasil adalah untuk pembiakan seks bagi haiwan dan juga tumbuhan. Yang ketiga, meiosis berlaku di dalam ovari dan testis pada haiwan dan manusia setelah ovari dan enter. Ovari dan enter ni untuk tumbuhan lah. Ovari ni untuk menghasilkan ovule ataupun ovum, manakala enter pula menghasilkan debunga. Yang keempat, meiosis dibahagikan kepada 2 peringkat pembahagian sel yang disebut sebagai meiosis 1 dan meiosis 2. Dan setiap meiosis ini sama dengan dalam kes mitosis tadi ada 4 fasa: profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Jadi untuk membezakannya, untuk meiosis 1 kita namakan sebagai profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan juga telofasa 1. Manakala untuk pembahagian meiosis kedua, meiosis 2, kita namakan fasanya sebagai profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okey, sekarang kita tengok pada jadual 5.2 ditunjukkan perlakuan atau penerangan mengenai apa yang berlaku kepada sel dalam setiap fasa tersebut. Okey, jadi untuk meiosis 1, dia akan bermula dengan profasa 1. Apa yang dapat dilihat di sini, kalau kamu tengok, kita ada
sentriol, dua sentriol di sini mula terbentuk. Kemudian membran nukleus nak mula menghilang, nukleolus pun sama. Kemudian kita dapat lihat jelas di sini kita ada kromosom, dan di sini berlaku persilangan di antara dua kromatid. Jadi ini adalah keadaan, situasi ataupun fenomena yang kita namakan sebagai pindah silang. Jadi penerangan dia, pada awal profasa 1, kromosom menjadi padat, memendek, menebal dan jelas kelihatan menerusi mikroskop cahaya. Jadi ini pun sama kita lihat berlaku pada profasa dalam mitosis. Okey, setiap kromosom mengalami penduaan ataupun replikasi dan membentuk sepasang kromatik kembar yang seiras dan bercantum pada sentroma. Ini masih lagi sama dengan profasa yang berlaku dalam mitosis tadi. Yang ketiga, kromosom homolog berpasangan dan pindah silang berlaku. Jadi kromosom homolog ni yang sama sifat, sama panjang, tengok jelas di sini sama panjang, sama sifat dia. Mereka akan bersentuhan pada satu poin dinamakan sebagai kiasma, dan berlakulah proses pindah silang. Pindah silang ni maksudnya pertukaran bahan genetik berlaku. Sepasang sentriol terbentuk dan bergerak ke kutub bertentangan dan bersambung dengan gentian gelendung yang memanjang. Jadi ini pun hal yang sama berlaku dalam mitosis. Okey, yang kelima, kromatik kembar terikat pada sentromanya dengan gentian gelendung, dan pada akhir profasa 1, nukleolus akan melenyap dan membran nukleus akan terurai. Jadi ini sama juga dengan apa yang berlaku dalam mitosis tadi. Jadi mudahlah untuk kamu ingat apa yang berlaku dalam profasa dan sama ada meiosis ataupun mitosis, dia adalah sama ataupun hampir sama. Jadi sebabnya untuk meiosis kita akan lihat ada sedikit perbezaan Okey, metafasa 1. Hal yang sama berlaku. Kalau tengok di sini, kalau pada gambar rajah, kita ada sentriol di kutub yang bertentangan, kita ada gelendung, gentian gelendung yang memegang pada sentroma kromosom. Cuma yang berbeza di sini, kalau kamu perasan, ini ada pasangan dia. Pasangan dinamakan sebagai kromosom homolog, tersusun sebaris pada satah khatulistiwa di tengah-tengah sel. Okey, setiap sentroma pada kromosom homolog terlekat pada gelendung dan menetapkannya di satah khatulistiwa, dan pada akhir metafasa 1, sentroma akan mula membahagi. Ini sedikit perbezaan berbeza dengan mitosis. Jadi secara umumnya untuk metafasa kita kena ingat kromosom akan berbaris pada satah khatulistiwa. Okey, selanjutnya kita tengok pula anafasa 1. Di sini anafasa 1. Dapat dilihat kita ada sentriol, kita ada gentian gelendung memegang pada bahagian sentroma kromosom ini. Jadi penerangan dia, gentian gelendung mengecut dan memendek. Jadi tugas dia mengecut memendek ini untuk menarik kromosom ini ke kutub yang bertentangan. Okey, yang kedua, kromosom homolog berpisah daripada pasangannya. Kromosom yang terdiri daripada kromatik kembar. Ini kromatik kembar 1, 2, jadi kita panggil kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan akibat pengecutan gentian gelendung ataupun proses pengutuban. Pada akhir anafasa 1, setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap. Ini yang berlaku. Okey, selanjutnya kita tengok pula pada telofasa 1. Dapat lihat di sini, berlaku dah pencerutan pada bahagian tengah sel ini. Kemudian kromosom telah pun sampai ke kutub yang bertentangan dan membran nukleus mula nak terbentuk. Jadi nukleolus, membran nukleus dan nukleus akan terbentuk semula. Gentian gelendung akan hilang sebab dah hilang fungsi dia. Barulah berlaku cytokinesis. Dan dua sel anak yang tidak seiras terhasil di akhir telofasa. Kenapa tidak seiras? Cikgu nak tunjukkan pada kamu. Oleh kerana berlakunya tadi pada awalnya pada peringkat profasa, proses yang dinamakan sebagai pindah silang. Jadi kamu lihat di sini untuk kromosom ini, yang ini berwarna biru menandakan disifat daripada yang asal dia, tapi sekarang ni di hujungnya ada warna merah menunjukkan telah pun berlaku pertukaran bahan genetik dengan kromosom ini. Kromosom ini
warna merah tapi di hujungnya ada biru. Sama juga berlaku di sini. Okey. Jadi ini yang dinyatakan sebagai tidak seiras lagi, tak sama lagi dah. Okey, seterusnya kita masuk pula, kita tengok pula fasa meiosis 2. Jadi bermula dengan profasa 2. Jadi setiap kromosom tidak mengalami penduaan, tetapi muncul dalam bentuk kromatik kembar yang seiras dan bercantum pada sentroma. Okey. Jadi ini yang membezakan profasa 2 dengan profasa 1 dan juga profasa mitosis. Di sini tidak berlaku penduaan. Dalam profasa 1 dan juga profasa mitosis berlaku penduaan. Okay. Yang kedua, sepasang sentriol terbentuk dan bergerak ke kutub bertentangan dan bersambung dengan gentian gelendung yang memanjang di sini. Proses yang ini masih lagi sama. Kromatid kembar terikat pada sentromanya dengan gentian gelendung, dan pada akhir profasa 2, nukleolus melenyap dan membran nukleus akan terurai. Okey, metafasa 2. Di sini metafasa 2 masih lagi sama. Awak tengok dia punya kromosom berada di tengah-tengah sel pada satah khatulistiwa. Jadi kromatik kembar tersusun sebaris pada satah khatulistiwa di tengah-tengah sel. Setiap sentroma pada kromatik kembar terlekat pada gelendung dan menetapkannya di satah khatulistiwa. Pada akhir metafasa 2, sentroma akan mula membahagi. Di sini dia akan ditarik oleh sentriol menggunakan gentian gelendung. Okey, anafasa 2. Ini anafasa 2. Bila berlaku saja, bermula saja pemisahan di antara kromosom ini, bermulalah anafasa 2. Sentroma membahagi pada 2 kromatid kembar berpisah dan menjadi 2 set kromosom anak. Gentian gelendung mengecut dan memendek. Kemudian kromosom anak akan tertarik ke kutub sel yang bertentangan akibat pengecutan gentian gelendung ataupun proses pengutuban. Pada akhir anafasa 2, setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap. Sini. Dan peringkat yang terakhir itu telofasa 2. Ini yang berlaku. Jadi di sini yang lihat, selepas selesai telofasa 2 nanti, awak dapat lihat kita akan dapat 4 sel anak. Jadi kromosom membuka lingkarannya, melurus dan membentuk berbenang halus kromatin semula. Jadi dia akan masuk peringkat interfasa semula nantilah. Nukleolus, membran nukleus dan nukleus terbentuk semula. Gentian gelendung akan mula hilang. Kemudian berlaku pembagian cytoplasma yang dinamakan sebagai cytokinesis. Berlaku pada kedua-dua sel. Dan 4 sel anak terhasil di akhir telofasa 2. Jadi 4 sel anak yang tidak seiras, itu gamet, terbentuk dan adalah haploid. Haploid ini merujuk kepada separuh daripada nombor lengkap kromosom. Kalau lengkap, dia akan jadi, ini disebut N, haploid N. Kalau lengkap 2N dan dinama sebagai diploid. D kat depan ni maksud dia 2, diploid. Dua kali haploid lah. 2 kali haploid. Jadi kalau haploid untuk manusia 23, maka diploidnya 2 darab 23, kita akan dapat 2N bersamaan dengan 46. Itu nombor kromosom penuh. Tapi kena ingatlah, untuk meiosis, 4 sel anak yang terbentuk pada akhir meiosis, setiap satu daripadanya mempunyai separuh bilangan kromosom lengkap. Untuk manusia 23. Okey, kita tengok sekarang ni persamaan dan perbezaan antara mitosis dengan meiosis. Jadi bila kita belajar apa-apa ciri sekalipun dalam sains ni, kebanyakan persamaannya tak banyak lah. Okey, kita tengok persamaan dahulu antara mitosis dan meiosis. Persamaannya, kedua-duanya merupakan proses pembagian sel. Kedua-duanya memastikan berlaku kemandirian organisma hidup. Kemandirian maksudnya kebolehan organisma itu untuk menghasilkan generasi, untuk meneruskan spesiesnya, ataupun dalam istilah bahasa Inggeris, survival dia. Yang ketiga, bermula dengan sel induk diploid.
Diploid ialah nombor lengkap untuk bilangan kromosom sesuatu organisma. Contohnya manusia, kita ada nombor diploid kita 2N bersamaan dengan 46. Yang keempat, memindahkan bahan genetik daripada sel induk kepada sel anak. Persamaan yang kelima, kedua-duanya melibatkan cytokinesis untuk menghasilkan sel anak. Jadi cytokinesis, ingat, sebenarnya tak dikira sebagai mitosis ataupun meiosis sebab dia melibatkan pembahagian cytoplasma. Yang untuk mitosis dan meiosis ini hanya melibatkan pembahagian nukleus, pembahagian bahan genetik sahaja. Dan kedua-duanya melibatkan replikasi DNA yang berlaku sekali sahaja. Mitosis berlaku pada peringkat profasa, untuk meiosis berlaku pada meiosis profasa 1. Okey, perbezaan. Okey, yang pertama dari segi fungsi, mitosis, fungsi dia menghasilkan sel baru untuk kecederaan, untuk merawat luka dan sebagainya. Manakala meiosis, fungsi dia menghasilkan gamet. Jadi ini untuk pembiakan, ini untuk pertumbuhan. Okey, yang kedua, perbandingan yang kedua dari segi sel yang terlibat, mitosis melibatkan sel soma, sel badan, manakala meiosis melibatkan sel pembiakan, itu gamet dan juga ovum, ataupun gamet, sperma ataupun ovum, untuk haiwan, untuk tumbuhan, ovum ataupun bunga. Okey, soalnya yang ketiga, bilangan sel anak. Mitosis pada akhirnya menghasilkan 2 sel anak. Meiosis pada akhir pembahagian akan menghasilkan 4 sel anak. Yang keempat, dari segi kandungan genetik sel anak, untuk mitosis ianya seiras dan sama dengan sel induk, manakala untuk meiosis tidak seiras dan berbeza daripada sel induk. Okey, perbandingan yang keempat dari segi bilangan kromosom dalam sel anak. Mitosis, bilangan kromosom dia sama dengan sel induk, iaitu diploid 2N. Manakala untuk meiosis, bilangan kromosom sel anak adalah separuh daripada bilangan sel induk, ataupun kita kenali sebagai haploid lah, N. Separuh. Okey, yang seterusnya, perbandingan dari segi bilangan cytokinesis. Untuk mitosis berlaku sekali sahaja pada akhir telofasa. Meiosis berlaku 2 kali, iaitu pada akhir telofasa 1 dan telofasa 2. Okey, perbandingan seterusnya dari segi pindah silang. Pindah silang tidak berlaku dalam mitosis, manakala pindah silang berlaku pada meiosis. Ini berlaku pada meiosis 1. Okey, dan yang terakhir, perbandingan dia untuk variasi. Mitosis, sel anak yang terhasil sama sahaja, sebiji dengan sel induk, maka tidak ada variasi. Manakala untuk meiosis ada berlaku variasi disebabkan oleh berlakunya proses pindah silang pada profasa 1. Jadi mitosis tiada variasi kerana tidak berlaku pindah silang dalam profasa tersebut, semasa profasa tersebutlah. Okey, kita tengok pula kepentingan mitosis dan meiosis. Kita berhenti di sini, sebab cikgu ada call.